Assalamualaikum, salam semua. Bersama lagi dengan aku Igi. Untuk siri Kembara Trans-Siberia ni, aku nak cerita pasal pengalaman aku di bandar terakhir laluan kereta api Trans-Siberia, iaitu ibu kota Moskow, Rusia. Sini yang lepas aku dah cerita pasal pengalaman aku yang tak berapa best di Bandar Ryazan. Korang boleh rujuk balik, atau siapa yang belum tonton video tu, silakan tonton. Sepanjang laluan Trans-Siberia ni, untuk pergi ke Moskow, kebiasaannya orang akan menaiki train lah. Dan nama pun Trans-Siberia kan. Iaitu selepas melawat bandar Kazan tu, orang akan terus ke bandar Moskow melalui train. Tetapi dalam trip aku yang ini, aku menaiki bas daripada bandar Ryazan tu dan menuju ke Moskow. Dan seperti biasa, tiket bas aku beli on the spot di stesen bas di Ryazan. Dan masih lagi aku ingat pada ketika itu memang ramai lokal pun beratur sama untuk membeli tiket juga di kaunter bas untuk pergi ke bandar Moskow. Jarak antara Moskow dengan Ryazan tak jauh sebenarnya, kira-kira 200 km dalam 4 jam perjalanan macam tu. Kalau di Malaysia 100 km pun kira jauh, tapi Rusia kan besar gila, jadi kira kalau dari Ryazan ke Moskow ni ibarat macam kita orang KL nak pergi ke Nilai. Selepas maklum kepada kawan aku yang aku nak datang ke Moskow, kawan aku ni pun setuju untuk sambut aku dan kita orang berjumpa dekat salah satu stesen metro di Moskow. Perkara paling first sekali adalah sudah tentulah nak cari hostel, dan aku pun minta tolong kawan aku tu untuk carikan hostel yang terdekat dengan center. Hostel pertama yang kawan aku carikan tu memang terletak agak dekat dengan Kremlin, kira-kira betul-betul dengan center. Kawan aku bantu aku untuk check in, dan masa tu hari pun dah gelap. Maklumlah musim sejuk kan, jadi hari tu waktu siang tu pendek. Selepas selesai urusan pendaftaran, aku pun ditunjukkan kepada bilik dan katil yang aku dapat. Sekali masuk memang padat gila dengan katil, babe. Aku fikir ini rumah kongsi ke apa, bilik campur pula tu. Dekat bilik asrama pun tak macam ni dekat Malaysia. Untuk kebiasaan hostel yang aku pernah masuk lah dekat sepanjang trip aku dekat Rusia ni, kira-kira dalam 6 ke 8 orang paling maksimum. Dan untuk hostel ni aku kira dalam 18 orang macam tu, dan aku dah rasa macam tak selesa. Waktu tu aku cuma nak drop barang-barang aku je, lepas tu aku nak jalan dengan kawan-kawan aku. Malam tu aku sempatlah keluar jalan-jalan dekat dengan Red Square, Kremlin. Dapatlah bergambar dekat mercu ikon kat Moskow tu. Lepas selesai ambil gambar dan jalan-jalan semua, aku pun balik semula ke hostel. Dan masa tu aku perasan seorang demi seorang baru masuk menginap, dan paling terkejut yang bawa anak kecil pun ada masa tu. Aku rasa sangat tak selesa, bilik memang padat dengan manusia, dan aku pun teks kawan aku tu untuk minta tolong, dan besok aku nak berpindah ke hostel yang lain yang lebih selesa dan kurang orang. Hari esoknya seperti yang dijanjikan, kawan aku datang, dan kali ni dia bawa adik dia sekali. Adik dia memang teruja sangat jumpa kawan foreigner, kakak dia. Mungkin sebab tu adik dia nak ikut kot. Hostel kali ni memang agak selesa dan tak crowded macam yang pertama, tapi still tak jauh sangat dari center. Antara sebabnya aku minta tolong kawan aku dekat Rusia ni untuk carikan hostel, sebab selain daripada masalah bahasa, mencari hostel di Rusia ni merupakan satu cabaran juga. Dan itu nanti aku akan ceritakan dalam siri yang lain. Antara benda yang paling aku suka sekali dekat Moskow ni adalah sistem metro dia yang sangat cantik dan kompleks, dan juga dikenali sebagai antara stesen metro yang tercantik di dunia. 44 daripada hampir 200 buah stesen disenarai sebagai Cultural Heritage Sites. Masa Perang Dunia Kedua, Moskow subway ni dijadikan sebagai tempat bomb-proof shelter untuk elak serangan daripada udara. Senang cerita macam bunker lah. Itu sebab kenapa dibina jauh di dalam underground stesen ni semua. Stesen yang paling deep sekali dibina adalah stesen di Park Pabedi, iaitu sedalam 84 meter, dan stesen ini merupakan antara yang ketiga terdalam dalam dunia. Jumlah keseluruhan stesen yang terdapat dekat Moskow ni adalah sebanyak 241 buah, dan memang agak banyak, dan aku hanya sempat melawat ke beberapa stesen yang paling lawa je lah. Sebelum nak train station hopping ni, aku google lah siap-siap stesen mana yang terlawa dan tercantik dekat Moskow ni. Ada yang berkonsepkan moden dan klasik. Antara yang aku sempat melawat stesen-stesen ni antaranya adalah Mayakovskaya Station, Komsomolskaya Station,
tengok tu, ada chandelier tergantung dekat ceiling. Novoslobodskaya Station, Slaviansky Boulevard, Arbatskaya, Prospekt Mira, Elektrozavodskaya Station dan banyak lagi lah. Tiket train harga dia masa tu kira-kira dalam 70 sen euro, dan kebanyakan train station yang cantik ni terletak jauh di bawah tanah. Jadi untuk memudahkan korang kalau korang nak train station hopping, kalau korang nak melawat station ni, tak perlulah setiap kali nak keluar nak beli tiket train yang baru. Antara salah satu detail yang korang takkan perasan sehinggalah baru-baru ni aku buat sedikit research tentang Moscow subway ni adalah ada dua suara pengumuman lelaki dan perempuan semasa korang berada di dalam subway. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Цветной бульвар. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Nak tahu kenapa? Sebab nak memudahkan orang-orang cacat penglihatan ni untuk travel menggunakan subway ni lah. Suara pengumuman lelaki akan kedengaran sekiranya kalau korang menuju ke city centre, dan suara perempuan akan kedengaran bila korang dah meninggalkan city centre dan menuju ke pinggir bandar sikit. Pastikan kalau korang nak train station hopping tu, tolong jangan buat time peak hour sebab ramai orang dan nanti akan bersesak-sesak. Nanti susah pula kalau korang terperangkap dalam gerabak tak boleh nak keluar. Dah lah orang sana kasar-kasar dan tinggi-tinggi. Jadi pilih waktu tengah hari ataupun waktu malam. Asyik train station hopping je kan? Tak sah lah kalau tak melawat bangunan terpaling ikonik di Rusia, iaitu St. Basil Cathedral. Gereja St. Basil ni terletak di Red Square dan hampir dengan Kremlin. Kremlin dan Red Square ni dikira macam sebelah menyebelah je. Dekat sini aku nak highlightkan sikit tentang bangunan ikonik St. Basil ni, dan juga lokasi bangunan ni terletak di dataran merah ataupun dalam bahasa Inggeris adalah Red Square. Nama asal dataran ni bukannya bermaksud warna merah, tetapi nama merah dalam bahasa Rusia iaitu Krasnaya bermaksud cantik. Dalam bahasa Rusia moden, Krasnaya ni bermaksud merah, sebab itulah dipanggil Krasnaya Ploshchad, dataran merah. Dulu-dulu lokasi ni famous seluruh dunia, di mana askar komunis ataupun dipanggil Red Army berhimpun dan melakukan perarakan di sini. Padahal sebenarnya beratus-ratus tahun dahulu lokasi ni cuma pasar je pun tempat lokal untuk berhimpun kan. Okey, berbalik kepada cerita gereja St. Basil ni pula. Gereja berkubah 9 ni dibina oleh Tsar pertama Rusia iaitu Ivan the Terrible sekitar pertengahan abad ke-16. Gereja St. Basil ni bukan saja-saja dibina, tapi ianya dibina bagi meraihkan kemenangan Empayar Tsar menewaskan Empayar Khan Kazan dan Astrakhan. Si Maharaja Rusia pertama meluaskan empayar beliau, menakluk Empayar Khan Islam Tatar di Kazan. Dan lagi satu info yang orang mungkin kurang tahu, apa yang korang banggakan ambil gambar berlatar belakangkan gereja St. Basil ni sebenarnya adalah simbol kemenangan Empayar Tsar ataupun Maharaja Rusia terdahulu menewaskan Empayar Kerajaan Islam Tatar dahulu. Maharaja ataupun Tsar pada era itu ada bercita-cita nak jadikan Moskow sebagai Rom ketiga selepas Empayar Ottomania berjaya takluk kota Konstantinopel pada tahun 1453. Tak rugi sebenarnya kalau korang gali sedikit dan ambil tahu sejarah diorang. Dan gereja ni pada tahun 1928 pernah dijadikan sebagai muzium sekular oleh Kerajaan Soviet Union pada ketika itu, dan dia kembali kepada fungsi yang asal iaitu sebuah gereja pada tahun 1997. Selang beberapa puluh atau ratus meter daripada gereja ni pula terletaknya makam diktator pertama Soviet Union iaitu Vladimir Lenin. Sampai ke hari ini orang boleh melihat mayat dia yang diawet diletakkan di dalam gelas kaca. Dan masa tu aku tak adalah masuk nak tengok sebab masuk nak kena bayar kan. Okey, Krasnaya Ploshchad. Senang kata Red Square lah. Dia punyalah besar dan kira-kira tak berapa lama dulu ada seorang minah Jerman ni pernah landing kapal terbang ringan dia dekat sini secara haram. Dan tentulah tak dapat keizinan untuk landing oleh tentera Soviet Union kan. Dia buat tu pun sebab dia nak promote peace dan kedamaian pada zaman Perang Dingin iaitu pada tahun 1987, dan dia pun kena tangkap dan kena penjara selama 14 bulan. Dia dilepaskan pun sebab ada campur tangan kerajaan Jerman ketika itu dengan kerajaan Soviet Union. Orang Jerman memang gila-gila babe. Bagi kita yang Muslim ni kan, antara salah satu tarikan ni adalah masjid yang terbesar di Eropah iaitu Sabornaya Masjid. Sabornaya ni bermaksud katedral dalam bahasa Inggeris.
Masjid Sabrunaya ni adalah yang kedua terbesar di Rusia. Yang pertama terletak di Ufa. Masjid ni dibina semula dan siap sepenuhnya pada tahun 2015 dan menerusi sedikit pembacaan akulah, ada sedikit berlaku kontroversi semasa awal pembinaan masjid ni. Sebab dahulunya masjid asal lama dibina oleh komuniti Islam Tatar dan diorang sebenarnya tak kasih roboh sebenarnya masjid ni sebab ianya adalah salah satu historical site. Sedikit sejarah tentang masjid ni. Sebelum Masjid Katedral ni dibina sekitar tahun 1894 lagi, komuniti Islam setempat dah berkali-kali minta kebenaran untuk bangunkan masjid di sinilah. Ketika itu adalah masjid yang kedua di Moskow, tapi berkali-kali di-reject permintaan diorang. Kira-kira tahun 1904 baru permintaan tu diterima dan masjid kedua di Moskow siap dibina, yang ketika itu menampung kira-kira 2,000 jemaah. Yang menariknya, walaupun pada masa tu zaman komunis berkuasa, banyak institusi pusat keagamaan macam gereja dan masjid ditindas dan ditekan. Tetapi masjid ni dikira macam diberi excuse lah, diberi pengecualian dan tak ditutup dan dibuka seperti biasa. Sama juga dengan gereja Saint Basil tu, dulu pernah juga komunis nak robohkan. Sepanjang aku berada di Moskow ni, aku beberapa kali pergi ke masjid untuk solat dan di Moskow ni sebenarnya ada mengalami masalah kekurangan masjid. Hanya ada 4 buah je dekat bandar berpopulasi hampir 13 juta ni, jadi korang bayangkan. Ada juga pihak penduduk setempat yang tak setuju dengan pembinaan masjid yang besar dan memakan jumlah wang yang sangat banyak. Lebih baik buat beberapa lagi buah masjid yang kecil dan ditempatkan di sekitar bandar Moskow ni. Sewaktu melangkah masuk ke pekarangan masjid ni, ibarat macam masuk ke dalam stadium lah. Ada satu pos keselamatan di mana beg kau akan di-scan. Jadi get ready untuk ni. Ada 6 tingkat keseluruhan masjid ni dan seingat aku tingkat paling atas adalah ruang pameran dia, macam ada little museum lah. Mesti korang ada pernah lihat satu video di mana dekat atas jalan di Moskow memang penuh dengan manusia solat dekat atas jalan di masjid ni. Kira-kira 100,000 orang semasa solat sunat Aidilfitri tu. Masa tu sebenarnya masjid ni belum siap lagi sebenarnya, dan walaupun masjid ni dah siap, tapi sehingga ke hari ini masih lagi kelihatan orang solat di luar masjid ni. Bayangkan dekat Moskow ni ramai orang Islam sebenarnya, walaupun kebanyakannya adalah imigran dari negara bekas jajahan Soviet Union. Ada lagi satu bahagian yang menarik dekat Moskow ni dikenali sebagai Moscow City, di mana terletaknya bangunan-bangunan yang high rise, bandar metropolitan. Waktu trip Trans-Siberian ni memang aku tak sempat nak melawat. Dalam trip aku yang kedua, aku sempat melawat Moscow City ni, yang mana bangunan-bangunan di sini lebih moden berbanding dengan bangunan-bangunan klasik yang terdapat di serata Central Moskow. Sebenarnya tak ada yang unik pun dengan bangunan-bangunan di Moscow City ni. Yang menjadi tarikan dekat Moskow sebenarnya adalah bangunan-bangunan klasik seperti Bolshoi Theatre, Katedral, Istana Kremlin dan banyak lagi lah, korang boleh research sendiri. Kira-kira 3 ke 4 malam juga aku stay di bandar Moskow ni. Aku teroka sorang-sorang. Hanya hari pertama dan hari kedua saja kawan aku si Kate dan adik dia si Dasha ni teman aku jalan-jalan, dan selebihnya aku banyak explore underground metro di Moskow, berjalan-jalan dekat Kremlin, berjalan di Arbat Street dan banyak habiskan masa dekat masjid yang besar tu lah. Untuk pertama kali berada di bandar ni, aku sendiri sebenarnya kehabisan idea lokasi mana yang aku nak melawat. Kalau masa tu ada kawan lokal atau mana-mana lokal yang boleh bawa ke lokasi-lokasi rare dekat bandar ni, sebenarnya lagi bagus. Sebelum fly lagi untuk memulakan trip ni, aku suggest korang untuk belilah buku rujukan, buat beberapa research sebanyak mana yang boleh jika nak melawat bandar-bandar utama yang besar macam Moskow ni lah. Baik, aku punya tempoh visa pun dah hampir tamat dan kira-kira 1 ke 2 hari sebelum visa aku tamat, aku pun pergilah ke train station international. Bukan train station metro tau. Untuk mendapatkan tiket ke destinasi seterusnya, perjalanan Trans-Siberia ni sepatutnya berakhir di Moskow ataupun di St. Peters, sekiranya kalau kau bermula daripada China lah. Tapi untuk trip aku yang ini, aku akan masuk ke negara European Union pula, iaitu Latvia. Dekat Latvia ni pun aku ada kawan juga. Semasa membeli tiket train untuk ke Latvia ni, aku hadapi sedikit kesukaran disebabkan cashier ingat aku selaku pemegang pasport Malaysia perlu muka Schengen visa untuk ke negara Eropah. Untuk Russian citizen, setahu aku memang mereka memerlukan visa untuk masuk ke mana-mana negara European Union, walaupun mereka berjiran. Kenapa?
memang polisi kerajaan diorang macam tu, susah juga pemegang pasport Rusia ni nak travel. Berkali-kali aku kata kepada cashier tersebut yang Malaysian memang tidak memerlukan visa untuk masuk ke negara European Union, tapi dia tetap tidak bagi izin untuk aku beli tiket train tu. Lepas tu aku dapat idea, aku menelefon kedutaan Malaysia di Moscow dan aku pun cepat Google dekat phone waktu tu dan aku buat panggilan dan bagi tahu masalah aku untuk dapatkan tiket train. Mujur yang jawab panggilan aku tu, aku rasa orang Rusia kot, dan aku serahkan telefon aku tu ke cashier tersebut dan jurucakap kedutaan Malaysia tu pun explain kepada cashier tersebut dan akhirnya aku dapat juga beli tiket untuk ke Latvia. Ingat, apa-apa masalah sila catat nombor kedutaan, simpan dalam phone dan hubungi diorang sekiranya berlaku apa-apa masalah, terutamanya semasa kita berada di bahagian immigration, sukar untuk keluar dari negara Rusia ke, macam masalah yang aku alami tadi, nak beli tiket train keluar je pun tapi susah gila. Itu saja cerita untuk kali ni dan tamat bahagian kembara di Rusia. Seterusnya aku nak cerita pengalaman aku semasa aku berada di negara Eropah pertama, iaitu Latvia. Nak tahu apa yang menarik dekat Latvia ni? Lepas tu aku pergi ke mana pula? Tunggu, lagi sikit lagi video siri ni nak habis. Dan jumpa lagi untuk video yang akan datang dan jangan lupa subscribe.